Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita bertemu lagi di dalam rancangan Permata Iman siri kedua. Bersama kita pada kali ini pelajar siswi daripada College Universiti Perguruan Ugama Suri Begawan. Apa khabar pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penonton yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membicarakan mengenai dengan tahlil. Apa yang pelajar tahu mengenai dengan tahlil? Baiklah, di dalam masyarakat kita ni di Brunei Darussalam, masyarakat kita ni prihatin apabila ada berlaku kematian, pasti kedengaran soalan-soalan kepada ahli keluarga, akan kena tanya, ada tahlil. Jadinya dalam perkara tahlilan ni, apa yang kita ni orang Brunei ni ketahui selain daripada makan-makan bertahlilan tu, apa sebenarnya yang berlaku dalam majlis tahlilan ni? Usulnya adakan bertanya. Pertanyaannya, adakah sampai pahala bacaan kita ni kepada orang yang meninggal? Baik. Alhamdulillah, terima kasih Hazimah. Apabila di dalam majlis tahlil, majlis yang memanglah ada makannya, ada bacaannya, perlu kita ni ingat di dalam perkara-perkara bacaan, apapun yang kita ni ucapkan, apa yang kita ni tasbihkan itu, kita ni kembali kepada apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut. Sabda baginda Rasulullah, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Okey. Rasulullah menyebutkan apabila meninggal mati seseorang insan itu, terputuslah amalannya kecuali 3. Apa yang Rasulullah sebut? Ilmu yang dimanfaatkan. Itu yang indah terputus setelah kematian. Ilmu yang dimanfaatkan. Atau sedekah jariah yang berterusan. Atau anak saleh yang mendoakannya. 3 perkara ni setelah kita ni meninggalkan dunia ni akan terus berjalan pahalanya. Jadi apabila seorang anak, ni yang perlu kita ni ambil perhatian. Di dalam majlis tahlil perlu kita ni ingat di dalam sabda baginda Rasulullah tu, yang sampai tu pahala tu apabila doa anak yang salihah tu dibacakan, diucapkan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, anak perlu turut berdoa. Kalau dapat ia yang membaca doa tu, ia yang membaca, maka sabit di dalam hadis baginda Rasulullah sampai bacaan apapun doa yang diucapkan ketika dalam majlis tahlil. Indah pandai baca Arab, doanya tu baca saja dalam bahasa Melayu pun sampai. Asal saja kita ni tahu apa adab berdoa. Adab berdoa tu macam mana? Awalnya tu kita ni ucapkan tasbih kepada Allah, tahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja. Kemudian apa? Selawat kepada baginda Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Cukup. Lepas itu baca ya Allah ampunkan dosa ibu bapaku. Cukup. Kemudian diakhiri pun sama juga. Walaupun dalam bahasa Melayu, awali dengan tahmid, alhamdulillah tu, dan selawat kepada baginda, dan menutup doa pun juga macam itu. Alhamdulillah. Ini dapat diamalkan. Itulah tahlil yang insya-Allah pahalanya sampai kepada ibu bapa ataupun datuk nini ketani yang meninggal dunia. Allahu a'lam bissawab. Hafizah, ada apa-apa yang akan ditanyakan? Ada Ustazah. Jadinya kalau perlukah kalau keluarga yang meninggal itu mengidangkan jamuan sedangkan dorang dalam keadaan kesedihan? Benar, Hafizah dan yang lain. Apabila sesebuah keluarga tu ditimpa musibah, ada majlis tahlil tu, tadi tahu ya majlis yang berkebajikan. Tetapi dalam pada waktu yang sama perlu juga diingat apabila jamuan yang perlu dilakukan itu, kita ni kena ingat kalau melakukan jamuan, indahlah kira makan berapa hari, indah ditetapkan. Bukanlah makanan itu
jamuan makan itu yang dituntut di dalam syariat. Ini yang perlu kita ingat apabila melakukan ataupun melaksanakan majlis. Bahawa ia adalah bukan tuntutan syarak. Majlis itu bukannya tuntutan syarak, tetapi ia harus dilakukan. Dan memberi makan itu adalah dengan belanja orang yang melakukan. Contohnya kalau yang meninggal itu ibu bapa, anaknya ni anak yang besar yang mampu sudah untuk mengadakan majlis, boleh saja dengan duit anak-anak itu sendiri. Tetapi jika orang yang meninggal itu indung, tetapi anaknya ni damit, berdamitan lakat, anak-anak yatim yang ditinggalkan itu, dan makai duit dorang itu adalah haram, maka dalam keadaan ini majlis itu sudah berubah hukumnya. Menggunakan duit anak-anak yatim adalah haram untuk menjamu itu, kecuali dengan duit orang lain yang memang ia berhak atas duit itu. Kalau digunakan duit si mati, ini lagi satu jua perlu diambil perhatian. Si mati ataupun orang yang telah meninggal itu, kalau ia masih mempunyai hutang yang wajib dibayar, duitnya tu tidak boleh digunakan untuk membelanjai majlis tahlil itu. Jadi ini perlu kita ni perhatikanlah, perlu ingat. Indah salah mengadakan majlis tahlil, tetapi perlu diketahui duit itu, belanja itu dari mana datangnya. Kalau yang lebih baik itu daripada keluarganya lah. Sama juga anak-anak boleh juga, tetapi yang memang ia ada duitnya dan ia mampu untuk melakukannya. Di samping itu yang perlu diketahui juga, dalam tahlil itu bacaan-bacaan yang dibacakan, ucapan-ucapan tasbih yang kita ni bacakan itu, bagi wanita lah biasanya bila saja dalam majlis tahlil itu lelaki membaca, yang perempuannya kalau diam-diam alhamdulillah mendengarkan, yang indah eloknya bising, bercerita dan sebagainya. Dalam perkara ini perlu diingat, perempuan, wanita boleh saja turut membaca bacaan-bacaan, ucapan-ucapan di dalam tahlil yang disusun itu tadi. Tapi perlu diingat yang mana satu ayat Al-Quran, yang mana satu yang bukan ayat Al-Quran. Ucapan-ucapan tahlil seperti la ilaha illallah, ucapan-ucapan tasbih subhanallah, ucapan tahmid alhamdulillah, itu boleh diucapkan. Bacaan selawat, ucapan selawat boleh diucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang perlu diingat, kalau ada uzur syar'i, diam pada ketika orang membaca ayat-ayat Al-Quran, seperti Al-Fatihah, seperti Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas itu. Di sana diam, dengarkan, sebab perintah untuk diam semasa mendengar bacaan Al-Quran itu juga ada disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab di dalam majlis tahlil perlu dijaga juga. Kita ni hadir, biarlah kita ni dalam majlis itu mendekatkan ukhuwah, silaturahim, dan juga menghibur hati keluarga yang sedang kehilangan ini. Kehadiran kita ni itu diharapkan agar dapat menceriahkan, indahlah gembira, tapi dapat mengubat kedukaannya. Indah ya terus demi saja kehilangan itu rumahnya sunyi sepi. Itu di antara kebaikan-kebaikan majlis tahlil itu untuk dilakukan. Dan apabila disebutkan ia bid'ah, ia tidak pernah dilakukan pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita ni ketahui perkara itu, apa yang diucapkan di dalam majlis, di dalam bacaan-bacaan itu adalah ayat-ayat Al-Quran, ucapan-ucapan tasbih dan tahlil, ia adalah tidak bertentangan dengan syariat, dan perlu juga diingat jamuan itu daripada mana sumbernya. Ini yang saja yang perlu kita ni ambil perhatian. Ada yang bertanya juga tadi mengenai dengan apabila kita ni membaca Fatihah, kita ni khususkan bacaan itu kepada orang yang ditujukan. Itulah gunanya niat. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ni lakukan itu adalah
mengikut kepada niat kita ni. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu adalah ditentukan berdasarkan daripada niatnya. Apabila niat itu kita ni tujukan untuk siapa? Indah semestinya kepada orang yang sudah meninggal. Boleh saja kepada orang yang masih hidup mendapat manfaat daripada apa yang kita ni bacakan. Indah mengurang sedikit pun daripada apa yang kita ni amalkan. Allahu a'lam bisawab. Tetapi itulah dia dalam Islam, rahmat, pemedulian antara keluarga sangat dititik beratkan. Walaupun kita ni mendengar cemuhan-cemuhan, tolaklah ia dengan baik. Yang paling penting akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan amalan-amalan yang lazim dilakukan di Brunei, kita ni ikut selagi benda tu indah bertentangan dengan syarak. Saya rasa sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, sehingga kita ni bertemu di lain kali insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.